Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti yang dijadualkan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang berada di mana pun di luar sana yang sedang ikuti siri-siri pengajian yang kita namakan sebagai Sinar Ilmu ini. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan keberkatan insya-Allah dan dipermudahkan, dan mudah-mudahan langkah kita tuan-tuan dan puan-puan semua yang mengambil ataupun luangkan waktu uh, untuk ikuti siri-siri Sinar Ilmu ini, mudah-mudahan kita semua akan uh, mendapat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan, iaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, iaitu sesiapa yang melalui suatu jalan ataupun yang menempuhi suatu proses perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya dengan usahanya itu jalannya untuk ke syurga insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat apa yang Nabi SAW janjikan ini. Dan juga apa yang Nabi SAW janjikan, iaitu man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah hendakkan baginya kebaikan, Allah akan bagikannya apa nama kefahaman dalam urusan agama ini. Jadi untuk nak faham agama, ia tak sembang saja, tetapi nak dapat kefahaman mesti dengan adanya usaha. So kalau dia pun tak ada usaha, tak ada effort, tiba-tiba dia pun jadi dia jadi hairan. Dia kata, pasal apa aku tak faham bab ni ya? Kenapa aku tak faham yang dia boleh tahu, aku tak tahu. So dia tu mungkin dia tahu sebab dia ada usaha dia ikut kelas, dia baca buku, dia tanya dengan orang-orang yang expert dalam bidang tu. Jadi bila dia ada usaha, di atas usahanya itu Allah ganjarkannya dengan kefahaman. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, yang perempuan di luar sana sedang lakukan, ikuti siri-siri Sinar Ilmu ini, merupakan salah satulah kita punya usaha, kita punya effort kita untuk menunjukkan yang kita ini sayangkan agama kita cintakan agama kita, dan bila kita sayang, kita cinta, kita mestilah memahaminya, kita mestilah apa nama tunjukkan yang kita ini ada usaha untuk faham apa yang kita sayang ini. So, kita nak bawa benda ini, agama kita ini sampai lah insya-Allah. Jadi saya diamanahkanlah oleh pihak penganjur untuk kita ambil uh, atau kita isi ruang-ruang pada setiap hari Ahad ni insya-Allah untuk kita sama-sama sembang dan bincangkan tentang ilmu yang berkaitan dengan hadis. Jadi insya-Allah kita akan bahagikan ataupun kita akan sentuh tentang dua aspek lah dalam dalam sesi ini, iaitu kita akan di fasa-fasa awal ni insya-Allah kita akan bincangkan sedikit sebanyak tentang beberapa topik atau bab yang berkaitan dengan ulum hadis ini, science of hadis, yang berkaitan dengan beberapa ilmu-ilmu um, teknikal sikitlah yang berkaitan dengan kaedah untuk nak faham hadis dan sebagainya. Jadi itu kita dah pun susunlah beberapa tajuk yang saya anggap macam antara tajuk asas lah, yang mungkin dalam kita nak faham hadis ni, itu antara beberapa topik yang kita perlu dahulu untuk dapatkan dia punya
gambaran insya-Allah, ha. Jadi selepas 4-5 kelas tentang kita sentuh tentang ulum hadis tu, tentang beberapa dalam hadis, pada fasa yang kedua insya-Allah kita akan memilih beberapa hadis-hadis pilihan yang kita akan komen lah, yang kita akan bincangkan, kita akan baca sama-sama, kita akan lihat maksudnya dan kita akan belajar apa yang kita boleh amalkan daripada hadis tu. Dan insya-Allah setakat ni yang saya cadangkan, kita akan pilih beberapa hadis pilihan dari pada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi itulah sedikit sebanyak dalam gambaran awal tentang apa yang kita akan bincangkan dalam sinar ilmu ini untuk segmen hadis, iaitu ada dua bahagian kita akan sentuh. Satu berkaitan dengan ulum hadis ataupun juga disebut sebagai usulul hadis, ataupun ada juga yang menyebutnya sebagai mustalah hadis, iaitu yang berkaitan denganlah kaedah-kaedah, dia punya syarat-syarat macam yang dah disusun untuk kita memahami hadis itu. Kemudian barulah kita akan ambil contoh-contoh hadis lah untuk kita faham tentang itu. Okey. So kalau insya-Allah kalau dah bersiap sedia, dah ready semua insya-Allah, boleh ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita dapat manfaat. Sebab ini kelas yang ataupun sesi yang pertama. Insya-Allah, so kalau yang masih lagi belum sempat lagi untuk ikuti kelas-kelas yang lain, so insya-Allah ini siri ataupun segmen hadis ni, ini siri yang pertama. Jadi ada lagi banyak waktulah ataupun masih lagi sempat untuk ajak kawan-kawan yang lain untuk nak ajak semua untuk kita sama-samalah, sama-sama kita bincang, maklumat insya-Allah untuk kita lebih lagi memahami tentang ilmu hadis. Jadi ini siri yang pertama. Jadi kalau boleh ada waktu, kita boleh ajak kawan-kawan lain untuk susunlah setiap hari Ahad insya-Allah jam 8 malam bersama dengan saya dalam siri Sinar Ilmu ni kita akan bincangkan. Okey. Jadi untuk peringkat awal ni, saya minum dulu. Tuan-tuan pun yang ada di rumah ke, ada minum. Ini antara kelebihanlah kelas online ni. Perempuan boleh sediakan minuman mengikut menu yang perempuan suka. Okey. Okey. Bercakap tentang ilmu hadis ni ataupun ulum hadis ni, dia ada gabungan antara dua perkataan kan. Iaitu satu dia sebut sebagai ulum. Ulum ni kalau dalam bahasa Arab dia ialah jamaklah daripada perkataan ataupun kalimah ilmu ataupun dalam disebut sebagai suatu fan, suatu cabang ilmu, satu seni ilmu yang mana dia merangkumkan beberapa kaedah, syarat-syarat yang sudah pun disusun. Maka sebab itu disebut sebagai seni, sebagai satu ulum ataupun disebut sebagai science of hadis, iaitu ilmu yang telah pun disusun secara sistematik, ada kaedah-kaedahnya. Maka sebab itu disebut sebagai ulum. Itu ringkaslah untuk kita lebih faham. Kemudian hadis. Hadis ni juga bahasa Arab yang mana kalau dalam dari segi istilah bahasanya kita boleh faham
Satu, hadis ni dia merujuk, kalau dari segi istilah bahasa, hadis adalah sesuatu yang baharu. Itu lawan kepada yang lama lah. So, baharu hadis. Yang lama disebut sebagai qadim. So dia ada yang qadim, yang lama, yang dahulu, ada yang hadis, yang baru. Jadi itu kalau dalam konteks ilmu hadis, maksud tu bukanlah yang kita akan gunakanlah, sebab dia tak membawa maksud yang kita nak bincangkan. Lagi satu maksud, hadis tu dalam bahasa Arab juga digunakan untuk merujuk kepada suatu percakapan, suatu perbicaraan. Maksudnya kita berbicara, suatu perkataan, suatu dia panggil sebagai kalam. Itu juga disebut sebagai hadis. Dalam Al-Quran pun disebutkan, sebagai contohnya kalau tempat rujuk dalam surah At-Tur ayat 34 digunakan perkataan hadis. Falyatu bihaditsin mithlih in kanu sadiqin. Allah kata falyatu, maka datangkanlah bihaditsin mithlih, dengan perkataan yang sama. Perkataan hadis. Dalam surah yang lain, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepada kamu hadis, iaitu kisah ataupun perkataan-perkataan, cerita-cerita tentang Nabi Musa. Itu juga digunakan tentang ataupun digunakan juga istilah hadis. Itu dari segi bahasa Arab. Dari segi technical meaningnya, dalam ulama-ulama dalam bidang hadis ini, dia memberikan suatu definisi yang merangkumi beberapa elemen lah dalam hadis ni. Sebagai contoh, kalau kita rujuk di dalam apa yang disebut oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, antara yang dibuat kesimpulan, ilmu hadis ini ataupun hadis dari segi di sisi para ulama hadis, mereka memberikan definisi sebagai ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, min qaulin, dari segi perkataan. Nanti kita akan bahaslah dengan lebih detail sikit. Yang kedua, au fi'lin, ataupun perbuatan. Sudah ada dua lah, satu perkataan, yang kedua perbuatan. Au taqririn, ataupun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu takrir? Nanti kita akan bincang satu persatu. Ataupun au sifatin khilqiyah au khuluqiyah, ataupun sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi sifat-sifat akhlaknya ataupun sifat-sifat fizikalnya pun juga termasuk dalam definisi hadis. Sama ada sebelum baginda diutuskan menjadi nabi ataupun selepas baginda diutuskan menjadi nabi. Itu secara umumnya kalau sebut tentang hadis, kita kena faham itu. Maksudnya kalau kita nak mencerakinkan definisi itu, kita boleh tahu hadis ni dia akan sentuh tentang beberapa elemen lah. Satu, tentang perkataan, apa yang Nabi cakap. Yang kedua, perbuatan, apa yang Nabi lakukan. Yang ketiga, apa yang Nabi akhlak Nabi. Dan yang kelima ialah sifat-sifat fizikal lah. Jadi itu tentang hadis. Jadi bila merujuk kepada ilmu hadis ni, ulum hadis ni, apa yang akan dibincangkan dalam ulum hadis? Kenapa perlunya ilmu ulum hadis ni?
Sebab dengan adanya ilmu ulum hadis ni, sebab dia sudah pun mengaturkan tentang beberapa teknik ataupun kaedah-kaedah yang telah pun digaramkan, digariskan oleh para ulama hadis tentang bagaimana untuk seseorang itu dia kenal pasti hadis itu sama ada dari kategori hadis yang diterima ataupun ditolak. Inilah kemuncak kepada dipanggil sebagai tujuan utama disusun ilmu hadis ni, sebab akhirnya yang kita nak tahu ialah sama ada hadis itu boleh dipakai ataupun perlu ditolak. Jadi ini kepentingan ilmu ulum hadis ni. Sebab bukan semua hadis kita boleh pakai dan bukan semua hadis perlu ditolak. Jadi untuk nak tahu macam mana para ulama hadis kata ini hadis ni boleh pakai, hadis ni perlu ditolak, apakah ulama dia hanya buat ikut suka hati? Tak, dia punya kaedahnya. Ada dia punya disiplin yang diaplikasikan, maka itu yang akan dibincangkan nanti. Maka sebab itu ilmu hadis ni penting. Apakah penting juga untuk kita sebagai orang-orang awam ni? Walaupun kita bukanlah kita bukanlah ahli hadis, kita bukanlah orang yang menceburkan diri dalam bidang hadis ni. So apa kepentingan dia untuk kita? Kepentingan dia untuk kita juga dapat tahu bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh ulama hadis untuk dia nak mengenal pasti hadis ini sahih. Bila kita tahu bagaimana sesuatu hadis itu disemak dan cek latar belakang hadis, dia punya buat tugas-tugas tu. Dia bukan sambil minum kopi sambil agak-agak aku rasa macam hadis ni tak sahih lah. Aku rasa macam hadis ni sahih. Dia bukan main agak-agak main congak-congak tak. Dia mempunyai satu disiplin yang detail, yang terperinci. Maka sebab tu bila kita dapat tahu itu yang dilakukan oleh para ulama hadis, kita akan lebih appreciate. Kita akan lebih hargai bila kita tahu bila hadis itu telah pun dikategorikan sebagai hadis sahih, kita tahu ini telah pun melalui suatu proses fasa-fasa yang yang penting, yang teliti oleh ulama hadis nak semak hadis tu. Jadi bila orang kata hadis ni sahih, kita dapat tahu ini bukanlah benda yang disemak hanya sekali imbas saja. Tapi bila kita dapat tahu hadis ini palsu contohnya. So kita dapat tahu bila disebut palsu tu bukanlah suka hati saja ulama nak kata hadis tu palsu, tapi mereka hukum hadis sebagai palsu selepas melalui checklistnya itu. Dia ada dia punya kaedah-kaedah untuk nak kenal pasti hadis itu sahih ataupun palsu. Jadi bila disemak, hadis itu tak menepati ciri-ciri hadis sahih, maka bahkan dia mempunyai tanda-tanda ataupun alamat-alamat yang jelas itu hadis palsu, maka kita katakan ini hadis palsu. Jadi bila apa kepentingannya untuk kita tahu itu? Bila kita tahu kata hadis itu palsu dan kita kata, hadis memang tak boleh pakai. Sebab ada setengah orang kata, alah palsu pun dia hadis juga. Ini jam lah kita, kalau kita jumpa hujah macam tu, kita pernah jam lah. Kita kata tak boleh pakai hadis ni palsu. Yalah, palsu-palsu pun kan dia hadis juga. Itu perkataan begitu dia akan boleh muncul
Kalau kita tak memahami latar belakang macam mana para ulama hadis buat tugas dia nak semak hadis tu. Selepas nak boleh dikatakan dianya sebagai hadis palsu, ya. Kemudian ada juga kata-kata ataupun cakap-cakap orang ni, dia kata takkanlah hadis ni boleh jadi palsu, kan. Dia kata bukankah hadis ni Nabi yang cakap, kan. So takkan Nabi nak cakap benda yang tak betul. Takkan Nabi cakap Nabi pula nak jadi seorang yang dusta, kan. Dia pula ceramah dekat kita dengan penuh semangat. Dia kata takkanlah Nabi boleh cakap benda yang palsu, sedangkan hadis tu kan Nabi yang cakap. Ini semua hujah-hujah ini dia akan boleh muncul kalau kita pun tak memahami tentang latar belakang bagaimana apakah tugas yang para ulama hadis lakukan untuk nak kata hadis itu hadis yang jadi itu kepentingannya untuk kita orang-orang awam ni, walaupun kita tak menceburkan diri secara khusus direct tentang ilmu ni, tetapi kita sekurang-kurangnya kita boleh faham apa yang para ulama lakukan dalam tugas mereka untuk berkhidmat dengan hadis ini, dan kita akan lebih lagi menghargainya itu. Dan kita juga yang berikutnya, kita akan sentiasa berhati-hati untuk nak menerima dan mempercayai sesuatu hadis yang sampai kepada kita. Kita hari ni macam-macam dari sumber-sumber Facebooknya ni, WhatsAppnya, macamlah orang hantar tazkirah itu, tazkirah ini, pesan itu dan sebagainya. So kita yang ada suatu concern ni, prihatin tentang hadis ini, kita dah dapat. Pertama kali bila sampai sesuatu maklumat, sebab kita tahu ada maklumat yang sahih, ada maklumat yang palsu, kita akan jadi seorang yang sentiasa disiplin. Sampai maklumat yang berkaitan tentang agama, kita akan pertama sekali sebelum nak percaya, kita akan ada effort untuk tanya di mana sumbernya yang kita boleh pegang untuk nak kata ini sebagai sesuatu yang sahih. So, dan bila lebih lagi kalau tazkirah itu dimasukkan hadis-hadis, kita akan ada suatu sifat yang akan muncul daripada kita, iaitu kita akan tanya dulu, nak tengok hadis ni sahih ataupun tak. Sebab kita dah melatih diri kita, sebab kita belajar tentang ulum hadis ni, kita dah latih diri kita, aku nak berpegang dengan hadis-hadis yang diterima sahaja. Takut-takut nanti apa yang kita pegang, yang kita percaya itu hadis yang palsu. Tak pelik dari kecil lagi, sampai ke besar, dia percaya dengan hadis-hadis palsu yang dah pun dia dimasukkan ataupun dia diberikan maklumat itu semenjak kecil lagi, sampai ke besar lah dia percaya benda tu, padahal benda tu tidak pun sahih. Okey, bagaimana perkembangan ilmu hadis ni? Sebenarnya dia punya prinsip asas kepada ilmu hadis ni telah pun wujud, disuburkan semenjak dari zaman para sahabat lagi. Para sahabat Nabi yang Nabi tarbiyah mereka itu telah pun mengaplikasikan prinsip asas dalam ilmu hadis ni, iaitu apa yang mereka aplikasikan, iaitu mereka menjadikan prinsip ataupun manhaj, metod dalam Al-Quran itu, yang mana Al-Quran mengharamkan pendustaan, yang mana Al-Quran juga menganjurkan untuk kita ini menolak
perkhabaran daripada orang-orang yang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini antara prinsip asasnya yang sebut, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu khabar, info, berita, maklumat dari orang-orang yang fasik, pertama sekali yang Al-Quran suruh kita buat bukan share, bukan forward terus, bukan terus update, tetapi fatabayyanu, kena dapat info, dapat maklumat, fatabayyanu, kena cek dahulu kepastian ataupun kesahihannya. Ini prinsip yang Al-Quran letakkan, para sahabat aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-harian, dalam menyampaikan dan dalam menerima dan menyampaikan sesuatu maklumat berkaitan dengan Nabi SAW. Jadi kalau kita boleh faham, prinsip asas pada ilmu hadis ni iaitu untuk nak menyemak kepastian, kesahihan, mengharamkan pendustaan, dan dia akan menyemak latar belakang siapa yang sampaikan maklumat itu telah pun aplikasikan semenjak di zaman sahabat lagi. Cuma di zaman sahabat belum lagi lah diatur ataupun disusun sistematik. Kalau kita boleh lihat dalam sejarah, contoh seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau mengatakan bahawa ilmu hadis ini kalau dirujuk semula di dalam sejarahnya, dia mula disusun dengan agak rasmi pada kurun keempat saja. Maksudnya pada kurun keempat barulah bermulanya penulisan tentang ulum hadis ini secara satu bidang ilmu yang khas lah. Dibuat satu cabang ilmu ini merujuk pada ilmu hadis, dan ianya bermula pada kurun keempat, kurun keempat. Ya. Kemudian kalau kita boleh tengok juga kurun keempat ni jugalah munculnya penulisan-penulisan tentang ulum hadis ni. Ulum hadis ni. Dan kalau dalam catatan kita boleh lihat antara yang disebutkan ialah kitab pertama yang dihasilkan yang menyentuh tentang ulum hadis ni iaitu kitab yang diberikan tajuk Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi. Panjang nama dia, panjang. Kalau kita boleh ingat yang hujung tu pun okeylah, sebab dia pun memang dikenali dengan gelaran yang hujung tu iaitu Ar-Ramahurmuzi. Ini ulama yang yang awal sekali menulis kitab tentang ilmu hadis ni. Meninggal pada tahun 390 Hijrah. Kemudian ada lagi lah kitab lain yang juga muncul pada kurun yang keempat itu, seperti yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, iaitu Ma'rifah Ulumul Hadis. Itu nama kitab. Imam Al-Hakim juga dikatakan antara imam yang awal yang menggunakan perkataan ataupun istilah ulum hadis tu, ulum al-hadis tu digunakan secara rasmi. Imam Al-Hakim ni juga pasti antara ulama yang awal lah yang menggunakannya. Meninggal pada tahun 405. Perkembangan masa bermulanya kurun keempat itu sampai ke sekarang ini pun masih lagi dihasilkan ataupun kajian-kajian lah yang berkaitan tentang
Itu benar sikit sebanyak tentang sejarah awal bagaimana ulum hadis itu muncul. So kalau kita nak katakan di zaman sahabat lagi, dia punya prinsip tu telah pun diaplikasikan, cuma taklah dijadikan suatu bidang ilmu yang khas. Nabi Nabi pun taklah buat satu kelas khas, okey, ajak sahabat, jom hari ni kita akan belajar tentang ulum hadis, taklah kan. So dia tak lagi wujud pada waktu itu, namun prinsip asasnya telah pun Nabi ajarkan berdasarkan apa yang Al-Quran sarankan, dan juga bila Nabi wafat, para sahabat juga kasihkan prinsip itu, iaitu semak maklumat, kenal pasti maklumat, mengharamkan pendustaan, penipuan dan sebagainya. Okey. Dalam ulum hadis, dalam ilmu hadis juga nanti kita akan jumpa ada beberapa term, istilah-istilah penting yang kita perlu faham dahulu. Sebab nanti bila kita baca hadis, kita akan laluilah, kita akan jumpa term-term ini, terma istilah-istilah ini yang khas dalam ilmu hadis. Jadi sebab itu kalau kita elok juga, saya ingat kalau kita sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi, kita pilihlah beberapa istilah-istilah penting yang biasanya kita akan jumpalah nanti dalam ilmu hadis ni, insya-Allah. Pertama sekali yang sudah pasti kita akan jumpa ialah perkataan hadis lah. Ini dah belajar hadis tak jumpa perkataan hadis, itu pelik sangatlah. Jadi seperti yang saya dah sebutkan tadi, hadis dalam bahasa Arab juga merujuk kepada al-hadis, maksudnya al-jadid, iaitu yang baharu. Dari segi istilah seperti yang kita sebut tadi, ingat lagi tak apa yang kita sebut tadi? Ilmu hadis ataupun perkataan hadis tu di sisi ulama hadis dia merujuk kepada apa? Kalau ada yang salin tadi, dia ingatlah. Kita ulang balik, tuan-puan boleh semak. Dia ada beberapa elemen, iaitu pertama ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi satu perkataan. Yang kedua, au fi'lin, ataupun perbuatan, ataupun takrir nanti kita akan sebut. Okey, ataupun sifatin khilqiyah atau sifatin khuluqiyah, iaitu sifat-sifat fizikal Nabi ini, ataupun sifat-sifat akhlak Nabi. Jadi daripada definisi ini kita boleh bahagikan kepada beberapa elemen penting dalam hadis. Pertama sudah pasti, iaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang Nabi cakap. Jadi hadis ini dia pertama sekali dia merujuk kepada apa yang Nabi cakap. Tadi sebab tu kita baca hadis tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu apa yang Nabi cakap itulah dinamakan sebagai hadis. Kemudian yang kedua dia sebut sebagai fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang Nabi buat. Maksudnya ada benda yang Nabi tak cakap, tetapi Nabi buat perbuatan itu. Sahabat tengok Nabi buat, jadi sahabat pun ceritakan apa yang Nabi buat tadi kepada orang lain. Itu juga
dikategorikan sebagai hadis sebab apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi SAW, apa yang dinisbahkan kepada baginda. Yang Nabi cakap tu memang pastilah. Tetapi apa yang Nabi lakukan juga, Nabi buat benda tu, sahabat tengok ataupun isteri-isteri baginda tengok, kemudian diceritakan pula kepada orang lain. Itu juga dikategorikan sebagai hadis. Sebagai contohnya apa yang disebutkan oleh isteri baginda iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni sekarang ni famous ni lagu tentang Aisyah ni kan. Ramai orang yang cover lagu ni. Macam-macam versi lah. Contohnya seperti apa yang disebut oleh Aisyah ni tentang apa yang Nabi buat, iaitu kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat sebelum Zuhur itu 4 rakaat dan juga 2 rakaat selepas solat Isyak. Nabi tak sebut yang ni. Ini dalam contoh hadis ni, siapa yang sebut benda ni? Aisyah sebut. Aisyah sebut tentang apa? Tentang apa yang dia tengok Nabi buat. Jadi dia tengok Nabi, antara amalan baginda ialah solat sunat Zuhur tak pernah tinggal 4 rakaat sebelum, dan juga 2 rakaat sebelum subuh tu. Dua rakaat sebelum solat subuh. Hadis tu riwayat Imam Al-Bukhari. Itu dua. Tadi yang pertama ialah perkataan Nabi. Apa yang Nabi cakap. Contohnya seperti mana yang Nabi sebutkan hadis yang famous, iaitu innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amal itu dengan adanya niat. Jadi itu Nabi yang cakap. Dan jelaslah itu hadis. Kemudian yang ketiga ialah disebut sebagai takrir Nabi. Takrir ini apa? Takrir ini ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat lain di hadapan Nabi. Nabi tengok sahabat lakukan perkara itu. Ataupun Nabi dengar sahabat cakap tentang perkara itu. Nabi tak buat, Nabi tak cakap, tapi sahabat yang buat ataupun sahabat yang cakap benda itu di hadapan Nabi. Ya. Ataupun sesuatu yang disampaikan kepada Nabi. Maksudnya ada sahabat lain buat, sahabat lain cakap, kemudian ada orang lain yang tukang report ni, tukang sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia ada 3 lebih kurang situasi itu. Yang pertama ialah apa yang sahabat buat di hadapan Nabi, Nabi tengok. Ataupun yang kedua, apa yang sahabat cakap di hadapan Nabi. Ataupun apa yang sahabat buat dan cakap di tempat lain tapi disampaikan oleh orang lain pada Nabi SAW. Kemudian apa yang Nabi lakukan ialah Nabi tak mengingkari perbuatan tu. Nabi tak halang. Nabi tak tegur perbuatan tu ataupun apa yang dicakap itu. Itu juga dimasukkan dalam kategori hadis. Sebab mana mungkin Nabi SAW kalau tengok sahabat lakukan suatu perbuatan yang tak betul di sisi syariat Islam, Nabi akan takkan Nabi nak diam. Kan? Ataupun kalau sahabat cakap sesuatu yang tak benar, yang tak betul di sisi syariat Islam, mustahil Nabi akan biarkan perkara itu. Pasti Nabi akan nasihatkan, akan tegur,
benda ni tak betul, yang betulnya begini sekian. Jadi bila sahabat lakukan sesuatu di hadapan Nabi, Nabi tak ingkari perbuatan tu, bermaksud Nabi mengiktiraf perbuatan itu. Itu disebut sebagai takrir. Nabi mengiktiraf perbuatan ataupun percakapan itu. Itu juga termasuk dalam kategori hadis. Apa contohnya? Banyaklah contoh, tetapi antara saya kira antara contoh yang selalu kita dengar ialah bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama sahabat yang makan daging dhab kan, daging dhab. Ada yang pernah makan daging dhab ni, tempat kita susah dapatlah. Dia nak macam disebut sebagai biawak lah. Bukan biawak kita ni. Biawak kita tu senang jumpa lah tu. Biawak di padang pasir tu. Ini sebagai bok. Ada orang pergi ke overseas, dia kadang-kadang dia bawa balik lah daging. Ada yang jual minyak dengan katakan ada macam-macam khasiat lah. Ada yang pernah makan ke? Saya tak pernah lagi lah. Okay. Daging bok ni ada yang kata nak makan tak lalu, sebab bila nak makan tu dia image biawak tu muncul. Dia tak jadi nak makan. Apa pun yang berlakunya ialah ada suatu peristiwa berlaku, ada sahabat Nabi yang makan dhab ni. Okey, dia makan di hadapan Nabi. Kemudian sahabat ni pun ajaklah Nabi untuk makan sekali lah. Nabi kata, makanan ni tempat aku taklah familiar di tempat aku ni. So Nabi tak makan dhab ni. Dan Nabi juga tak halang sahabat tadi makan. Bermaksud dhab tu boleh makanlah, halal lah. Kalau dhab tu haram dimakan, Nabi pasti akan bertegur. Jadi ini juga merujuk kepada hadis. Walaupun Nabi tak makan, Nabi tak cakap tentang hukum dhab tu secara direct, tetapi bila sahabat buat, Nabi tak tegur. Itu bermaksud Nabi mengiktiraf perbuatan itu. Itu disebut sebagai dalam ilmu hadis disebut sebagai takrir, sebagai takrir. Apa lagi contoh lain? Contoh lain kalau kita boleh juga masukkan dalam contoh takrir ini ialah apa yang kisah bagaimana kita tengok kaum orang-orang Habsyah yang main pertunjukan pedang dalam masjid tu kan, yang Nabi tengok. Bila Nabi tengok dari rumahnya, kan rumah Nabi dengan masjid sebelah-sebelah sahaja. Jadi bila orang Habsyah membuat pertunjukan main pedang dalam masjid Nabi tengoklah dari rumahnya. Kemudian bila Nabi datang tengok juga ialah isteri baginda Aisyah. Tengok Aisyah letakkan lagu ni di bahu Nabi. So, bayangkan bagaimana kondisi momen itu, yang isterinya nak kita katakan nak
manja-manja sikitlah. Jadi diletakkan bahu apa ni, dagunya di atas bahu Nabi, sambil itu tengok show ni, tengok orang main pedang dalam masjid Nabi. Sampailah Nabi biarkan Aisyah tengok, sampailah Aisyah puas tengok, Aisyah pun angkat balik, barulah Nabi pergilah. Tapi poinnya ialah bila Nabi tengok orang Habsyah main pedang dalam masjid tu, kalau perbuatan main dalam masjid tu, main pedang macam tu dalam masjid Nabi ketika itu sesuatu yang salah, pasti Nabi akan tegur. Tetapi Nabi tak tegur lah. Sebab apa? Nabi tak tegur tu, apa yang kita boleh faham? Maksudnya perbuatan itu diharuskan. Walaupun Nabi tak sebut secara direct, tapi bila benda tu berlaku di hadapan Nabi, Nabi tengok dan Nabi biarkan saja. Bermaksud itu Nabi takrir, Nabi iktiraf perbuatan itu. Itu disebut sebagai takrir. Jadi jugalah masjid pada zaman Nabi itu fungsinya bukanlah sekadar sebagai tempat solat saja, tapi masjid pada zaman Nabi menjadi suatu pusat yang penting di dalam pentadbiran Nabi SAW pada waktu itu. Di situlah tempat untuk solat, tempat untuk berbincang, tempat untuk Nabi istiharkan perang, tempat untuk Nabi menerima delegasi penting dari luar negara berjumpa di situ, tempat Nabi jatuhkan hukuman dan sebagainya. Macam-macam lah, maksudnya fungsi masjid itu kalau kita nak aplikasikan zaman sekarang ni, tak cukup sekadar masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk solat sahaja. Jadi kita perlu lebih lagi kembangkan lagi fungsi masjid ni menjadi one stop center. Dan alhamdulillah dah pun ada banyak juga masjid-masjid yang buat yang jadikan masjid yang mereka uruskan itu sebagai suatu tempat yang dikunjungi oleh masyarakat setempat, bukan hanya untuk solat. Sepatutnya itulah yang kita perlu lakukan. Ini ikatannya bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat yang boleh menyelesaikan banyak urusan-urusan masyarakat setempat. Itu bila selalu masyarakat ada sesuatu perkara yang dia perlu uruskan, dia ingat ni kita pergi masjid, ada tempat kita boleh buat. Contoh ada masjid yang buat tempat car wash-nya, ada masjid yang buat kedai dobi, ada masjid yang buka kedai runcit, ada masjid yang buka kedai gunting rambut, ada masjid yang buka kedai runcit, macam-macam lah untuk nak renew road tax lah, nak bayar bil, macam-macam. Jadi dengan itu masjid yang buat tempat main badminton lah, untuk para remaja riyadhah, masjid anjurkan kelas tuition, macam-macam lah. Ini memerlukan pengurusan yang melihat dengan lebih luas lagi lah tentang fungsi masjid ni. Dia dah pergi ke pula. Itu ambil komen ataupun kita punya perbincangan tentang masjid tu, letakkan di footnote. Bukanlah main point dalam kita punya sesi ni. Tapi saya anggap itu sebagai antara yang kita boleh usahakan sekarang ni. Kalau yang melihat ni tuan-puan ada akses yang direct dengan pihak pengurusan masjid di tempat masing-masing, boleh. Kalau belum lagi lakukan, boleh sama-sama fikirkan untuk menjadikan masjid ni sebagai tempat yang welcoming dia punya komuniti di sekitar tu, dan juga masjid jadi tempat yang boleh selesaikan banyak urusan-urusan masyarakat setempat.
Kalau tak, orang akan ingat masjid hanya untuk nak selesaikan urusan-urusan tertentu lah. Untuk solat, of course lah. Lagi apa lagi? Untuk nak nikah kahwin, baru ingat masjid. Waktu urusan kematian, baru nak ingat masjid. Waktu lain, tak ingat masjid. Okay? Tapi kalau kita boleh wujudkan masjid tu, dia banyak fungsi yang boleh selesaikan urusan masyarakat, insyaAllah. Masjid akan sentiasa diingati, insyaAllah. So, itu contoh takrir. Yang kedua, apa nama, yang ke apa tadi? Yang pertama, apa yang Nabi cakap. Yang kedua, apa yang Nabi lakukan. Yang ketiga ialah disebut sebagai takrir. Yang keempat ni, sahabat Nabi tentang sifat-sifat fizikal Nabi ni. Itu juga dikategorikan juga sebagai hadis lah. Sebagai contohnya apa yang disebut oleh oleh Anas bin Malik tentang bagaimana ciri-ciri fizikal Nabi ni, iaitu Nabi, contohnya disebutkan oleh Anas, Nabi ni bukanlah laisa bitawil, bukanlah yang tinggi sangat, dan juga wala bil qasir, dan juga bukanlah yang rendah, tetapi ketinggian Nabi itu sangat cantik. Kemudian disebut tentang warna kulit Nabi lah dan sebagainya. Ada juga hadis sebut tentang rambut Nabi dan sebagainya. Itu semua merujuk kepada fizikal Nabi yang juga dikategorikan juga oleh para ulama hadis sebagai hadis lah. Kemudian untuk ringkas lagi, juga termasuk yang kelima, iaitu apa yang dikatakan sebagai sifat ataupun akhlak Nabi. Ini sudah tentu juga termasuk di dalam hadis lah. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azra. Nabi ni dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi ni dia punya sifat malu tu lebih malu daripada anak dara pinggitan. Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri cerita tentang bagaimana akhlak Nabi dari segi sifat malu. Katakan disebutkan Nabi ni punya sifat malu untuk melakukan sesuatu yang tak baik. Maksudnya sifat malu itu yang ada pada Nabi lebih lagi daripada sifat malu seorang anak dara. Okey. Ataupun lagi akhlak Nabi seperti mana yang contohnya apa yang disebut oleh Abu Hurairah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia baginda sama sekali tidak akan mencela makanan. Okey. Kalau dihidangkan sesuatu makanan, kalau Nabi suka, Nabi akan makanlah. Kalau Nabi tak suka, Nabi tak komen macam-macam lah. Tak kata ni apa ni, tak sedap lah, inilah makanan paling makanan ni kalau bagi kat kucing pun tak mau. Ini orang yang masak ni memang jenis orang yang dia punya lidahnya dah hilang function dah. Dia punya kutuk makanan tu. Dia kata makanan ni kalau bagi free pun aku tak mau makanan macam ni. Masak dia ni apa macam ni. Dia punya tak suka tu sampai kritik macam-macam. Tetapi apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah lain. Akhlak Nabi lain. Kalau dia baginda suka, dia akan makan lah. Kalau tak suka, tak komen macam-macam lah. Nabi akan tinggalkan. Itu hadis ini juga dikategorikan sebagai hadis. Sahabat ceritakan tentang akhlak Nabi, juga dimasukkan dalam yang hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi itu, kalau kita nak ulang balik,
kalau orang tanya kita, "Apa itu hadis?" Ini kita boleh ceritakan. Kita boleh sebutkan hadis ni dia ada lebih kurang 5 elemen inilah. Satu, apa yang Nabi cakap, yang kedua apa yang Nabi buat, yang ketiga apa yang sahabat cakap, sahabat buat, Nabi tak ingkarinya. Yang ketiga tentang apa yang diceritakan oleh sahabat Nabi tentang ciri-ciri fizikal, dan yang kelima apa yang diceritakan, yang disebut oleh sahabat Nabi tentang apa nama, akhlak. Itu tentang hadis. Dan lepas tu nanti bila kita baca hadis-hadis, kita akan jumpa yang hadis yang kita baca itu bukan hanya yang Nabi cakap. So bila kita baca hadis nanti, kita akan jumpa hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat. Sebab kadang-kadang mungkin orang akan pelik, ini bukan Nabi cakap, ini sahabat yang cakap. Dia kata ini bukan hadis sebab ini Nabi tak cakap, sahabat yang cakap. Dia kata ini kita tak boleh pakai sebab ini hanya sahabat yang cakap. So kalau kita tak belajar dulu tentang apa ni apa apa nama ni, benda asas ni, maka kita akan jadi yalah confused, ataupun mungkin kita akan salah fahamlah. Dia akan kata, "Oi, ini sahabat ni cakap mungkin sahabat apa nama, dia pun taklah macam hadis." So dia akan kata macam tu. Jadi bila kita faham bahawa itu juga boleh dimasukkan ataupun dimasukkan oleh para ulama hadis sebagai hadis, sebab sahabat telah pun menyandarkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kelebihan ni kita yang belajar tentang prinsip ataupun tentang konsep-konsep asas dalam ilmu hadis ni, insya-Allah. Saya rasa kita dah tak banyak waktu kan, tinggal lagi lebih kurang 2 minit. InsyaAllah tuan-puan yang ikuti ni nanti insyaAllah minggu hadapan boleh lagi ajak kawan-kawan lain untuk kita sama-sama lagi ikuti. Minggu depan insyaAllah kita akan lihat lagi beberapa lagi definisi, beberapa lagi istilah penting dalam hadis ni, dalam ilmu hadis. Contohnya seperti istilah sunnah. Apakah hadis satu perkara, sunnah ni apa pula? So ini juga kita akan bincangkan tentang maksud sunnah ni apa sebenarnya. Sebab hari ni ramai orang sebut kena ikut sunnah, ini tak sunnah, ini sunnah. So sunnah ni apa? So nanti kita akan bincangkan juga dalam siri yang akan datang. Kemudian juga lagi satu istilah penting iaitu tentang disebut sebagai al-khabar. Al-khabar ni apa pula? Nanti juga kita akan bincangkan. Lagi satu istilah ataupun term iaitu tentang al-athar. Al-athar juga kita akan bincangkan nanti apa maksudnya. Kemudian istilah lain yang kita akan bincangkan juga, ini penting, iaitu tentang istilah apa nama, al-matan. Matan ini apa pula? Nanti dalam bila kita membaca hadis, kita akan biasa kita akan jumpa matan ini sahih, matan ini tak sahih, matan ini ada masalah. So matan ini apa? So nanti juga kita akan bincangkan maksud matan itu apa. Kemudian juga tentang istilah as-sanad. Sanad ni apa pula? Okey. Sanad ini apa pula? Kemudian nanti juga bila sebut tentang sanad, dia ada sanad ali, sanad nazil, macam-macam lah nanti. Lagi beberapa istilah penting yang kita akan sebutkan. Kita akan pilih beberapa istilah penting dalam ilmu hadis. Al-musnad ni apa, al-muhaddis apa pula, macam lah. So mudah-mudahan alhamdulillah apa yang kita bincangkan pada siri yang pertama ini ada manfaat insya-Allah. Tuan-puan yang ikuti pada siri pertama ni masih lagi ada peluang, sebab kita masih lagi bincangkan topik yang sebagai topik introduction lah untuk kali ini. Boleh ajaklah
siri Sinar Ilmu yang dianjurkan oleh IDT ini, kita ada sentuh macam-macam topik, ada tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu kewangan Islam, tentang macam-macam lah, tentang Tazkiyatun Nafsi oleh Ustaz Masri pada setiap hari Isnin esok. Ada topik juga tentang Tazkiyatun Nafs oleh Al-Fadhil Ustaz Masri, ataupun yang nak belajar tentang sirah Nabi dengan lebih lagi fun, lebih lagi enjoy, bolehlah ikuti pada setiap hari Khamis, iaitu bersama dengan Dr. Jeffrey. Beliau seorang yang begitu fokus dalam bidang sirah ini. Jadi boleh ikuti untuk sirah Nabi pada setiap hari Khamis jam 8 malam. Kemudian juga saya suka nak ambil peluang ni. IDT sekarang ni dia punya center HQ ni ialah di KL ni. Namun kita juga telah pun berjaya, alhamdulillah, dengan hasil sumbangan orang ramai, kita berjaya sudah pun tubuhkan membuka satu cawangan di utara, iaitu di Pening. Telah pun kita buka dan telah pun beroperasi lah. Yang terdekat ini kita juga sudah pun merancang dan telah pun berjalan prosesnya itu untuk membuka lagi satu cawangan di ini penting, di kawasan Sabah Sarawak ni belum lagi kita ada lagi cawangan. Jadi kita akan buka satu lagi cawangan terbaru di Kota Kinabalu, Sabah. InsyaAllah ini dalam masa terdekat kita akan buka. Cumanya masa terdekat tu bila? Wallahu alam, sebab kita masih lagi belum lagi cukup dana yang diperlukan. Jadi oleh sebab itu tuan-puan yang ikuti ini bolehlah ambil peluang ini. Kalau tuan-puan nak bersama-sama untuk memberikan infak dan bersama-sama dalam dunia dakwah ini, tuan-puan tahu macam mana gerak kerja yang dijalankan oleh IDT yang dirajui oleh Brother Lim Dwi Sun ini dan juga kawan-kawan yang lain. Tuan-puan boleh ikuti aktiviti-aktiviti dakwah yang dijalankan oleh IDT ini, yang lebih fokus kepada khidmat kepada kawan-kawan kita yang belum lagi Islam, untuk sampaikan mesej Islam, dan juga untuk mengajar kawan-kawan yang dah pun merevert ini, kita akan ajar mereka, kita buat kelas untuk mereka. Jadi tuan-tuan yang peruntukkan waktu untuk nak terlibat sama dengan tugas-tugas yang dilakukan ini, tuan-tuan ada peluang ini untuk sama-sama kita meraihkan ini untuk bagi sumbangan. InsyaAllah setiap sumbangan itu kita akan gunakan untuk membuka cawangan baru di Kota Kinabalu, Sabah. Ambillah, rebutlah peluang ini, insyaAllah. Tadi saya kira itu sahaja. Boleh ikuti lagi siri-siri Sinar Ilmu yang lain bersama dengan para asas-asas yang lain, insyaAllah. Terima kasih di atas perhatian dan penyertaan tuan-tuan semua, dan kita akan bertemu lagi di lain rancangan kalau bersama dengan ilmu hadis ni, insyaAllah hari Ahad depan, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Saya serah kembalilah kepada pihak penganjur, dan bertemu lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.